Kita sambung semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita dapat meneruskan pengajian kita di slot yang kedua pada pagi ini, iaitu slot ilmu fiqh. Di dalam arti kata, kita membaca kitab Fiqh Manhaji jilid yang ke-8. Jadi pada pagi ini kita membahaskan tajuk baru. Tajuk baru yang berkenaan dengan hukum murtad. Berkenaan dengan hukum murtad, muka surat 1900. Pada pengajian kita yang lepas, kita telah membicarakan berkenaan dengan implikasi ataupun berkenaan dengan hukum pemberontakan, hukum al-bughah dan yang seangkatan dengannya, berkaitan dengannya, dan kita telah menelusuri berkait dengan garis panduan memerangi pemberontak jika disabitkan dia ni tidak mendengar nasihat daripada kerajaan. Dan kita juga melihat garis panduan itu bukanlah sewenang-wenang diperangi, tetapi berdasarkan garis panduan yang berkenaan. Begitu juga implikasi terhadap peperangan kepada bughah. Kita kena ingat, bughah ni bukan orang kafir, sebaliknya orang Islam, keruk orang Islam, kumpulan orang Islam yang tak berpuas hati dengan kerajaan yang adil, maka lantaran itu mereka ini memberontak. Jadi pada pagi ini kita sambung muka surat 1900. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hukum murtad. Murtad ni kafir setelah Islam. Jadi hukum kepada orang yang murtad, sama ada dia Islam asalnya ataupun dia kafir, lepas tu Islam, kita kata mu'allaf, lepas tu dia nak murtad. Nak murtad semula. Jadi kita tengok hukum dalam agama kita ni, ada hukum yang bersangkutan dengan hukum murtad. Maknanya di dalam kitab ataupun di dalam ta'rif kitab Arab ni, faslun fi ahkami riddah wahya afhashu anwa'il kufri. Maknanya seburuk-buruk pekerjaan kafir itu. Kafir asal dia tak ada masalah dah, dia memang kafir dah. Tetapi murtad ni, dia ni Islam melakukan perbuatan-perbuatan kafir. Jadi sedahsyat-dahsyat, sehina-hina. Sehina-hina. Ar-riddah lughatan ar-ruju' anis syai'. Murtad ni dari segi bahasanya, bahasa Arab,
dia kata kembali kepada sesuatu. Ila ghairihi, kembali kepada sesuatu dan kembali kepada tempat lain. Kembali kepada tempat lain. Maknanya dia ni di sini kembali ke sini. Lepas tu wa syar'an qat'ul islami biniyati kufrin au qawli kufrin au fi'li kufrin. Dari segi syaraknya memutuskan Islam dengan niat kufur ataupun perkataan kufur ataupun perbuatan kufur. Itu dikatakan murtad di dalam kitab Fathul Qarib muka surat 58. Di muka surat 58 membahaskan definisi murtad. Jadi kita tengok kepada kitab fiqh manhaji kita ni, dia katakan murtad, hukum murtad, takrif murtad. Takrif murtad. Murtad atau riddah dalam bahasa Arab membawa maksud beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Menurut istilah undang-undang Islam pula, murtad ialah beralih daripada memeluk Islam kepada memeluk agama lain atau anutan lain. Itu dia. Sebab itu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dengar ayat biasa. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Kamu takutlah kepada Allah, dan dalam masa yang sama mati kamu janganlah mati selain daripada Islam. Itu mafhumnya. Jadi selain daripada Islam itu di dalam arti kata murtad, di dalam arti kata kita membuat perkara-perkara murtad. Itu nak dijaga. Nak dijaga perkara-perkara agama ni di dalam Islam ni, kita tak boleh mempersenda ke apa begitu begini. Boleh jadi murtad. Ataupun soreh. Soreh dia nak keluar Islam. Banyak mahkamah nak keluar Islam. Memohon kepada mahkamah nak keluar Islam. Iaitu murtad. Jadi oleh kerana itu, kaunseling kepada dia, sekiranya dia enggan, maka hukum Islam ni seperti mana yang kita belajar sebelum ini, maknanya dia ni murtad ataupun dihukum bunuh di dalam sistem hukum Islam ni. Di dalam sistem hukum Islam ni. Jadi kita di Malaysia ni nak keluar Islam boleh memohon melalui mahkamah sibel. Sepatutnya kita ni tak boleh nak memohon. Sebenarnya memohon nak keluar Islam tu, dia dah jadi kafir dah. Dia dah jadi kafir dah. Memohon nak keluar Islam. Memohon nak keluar Islam. Itu bahayanya. Segi undang-undang kita ni tak dikawal. Tak dikawal sewenang-wenangnya. Lepas itu, orang yang kafir ni bila masuk Islam mestilah nak dijaga. Mestilah kehendak dia. Mestilah dia ni memahami, diasap. Diasap dengan pengajian agama. Supaya akidah dia tidak akan luntur ataupun tidak seperti kulit bawang, nipis sangat. Sebab itu nak diterapkan. Kita Islam ni pula, baka Islam ni pula, mestilah nak diterapkan akidah Islam. Perkara-perkara akidah Islam, kita sebut di dalam subjek yang pertama tadi, berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan fiqh, berkenaan dengan tasawuf. Subjek yang kita kena terapkan. Begitu juga kita sebut tadi di dalam hadis 40, di dalam hadis 40 tu, iman, Islam, ihsan. Perkara-perkara yang berkenaan dengan akidah. Sebab nak memantapkan
nak memantapkan apa nama ni pegangan kita. Nak memantapkan pegangan. Ibarat peksa. Ibarat budak nak peksa. Ibarat budak nak peksa ni, pertama sekali kita belajar. Anak-anak kita ni belajar di dalam kelas daripada guru yang mengajar subjek berkenaan. Lepas itu kita ada buku teks, modul, ada buku teks. Lepas itu kita semak soalan-soalan yang masuk dah PSA pada tahun lepas. Masuk dah PSA pada tahun lepas. Begitu juga soalan-soalan yang sering kali masuk. Sering kali masuk. Pembuat soalan ni akan masuk soalan yang sama. Masuk. Kita kaji 2-3 tahun. Makna masuk soalan yang sama tiap-tiap tahun. Lepas itu kita latih tubi bagi kepada budak-budak anak-anak kita ni, anak murid kita ni buat nota, ringkasan-ringkasan terhadap modul ataupun subjek itu. Lepas itu akhir sekali menyemak. Menyemak. Jadi oleh kerana itu insya-Allah anak-anak kita mendapat keputusan yang cemerlang. Cemerlang di dalam peperiksaan yang dibahas di dalam silibus berkaitan dengan peperiksaan tertentu. Kita ni sepatutnya agama Islam kita ni macam itulah. Macam itulah. Maknanya diterapkan pengajian betul. Jadi orang kafir ni masuk Islam. Masuk Islam ni mesti dia disajikan, dikerususkan, dikonselingkan betul-betul supaya dia memahami Islam. Begitu juga orang yang dah lama Islam asal macam kita ni diterapkan. Diterapkan kepada silibus yang berkait dengan akidah, pegangan. Sebab dia tak tergelincir ketika hidup atas dunia, dia tak tergelincir ketika dekat nazak, dekat nak mati, dia tidak tergelincir ketika di alam barzah, dia tak tergelincir ketika soal kira bicara di padang mahsyar. Jadi dalam kitab tu membahaskan rukun syahadah. Itu pokok pangkalnya. Kita mengucap 2 kalimah syahadah, rukun syahadah. Lepas tu fardu syahadah. Lepas itu kesempurnaan syahadah. Lepas itu sah syahadah. Lepas itu membinasakan syahadah. Itu dalam kitab-kitab tauhid ada membahaskan. Dalam kitab-kitab tauhid. Lepas itu rukun agama. Rukun agama. Iman, Islam, tauhid, makrifah. Lepas itu rukun tauhid. Lepas itu rukun makrifah. Itu dibahaskan satu persatu supaya kita mantap ataupun supaya kita ni kuat pegangan. Macam kita buat turuh pagar, orang kata. Masa dulu buat turuh pagar, memagar kebun kita. Teras, kayu teras. Leban, kayu leban. Makna teras leban ni dia tidak dimakan oleh anai-anai. Kita kayu leban. Maknanya teras benda lagi. Teras benda sepetai apa nama ni. Teras dia kuat. Merbau, kuat. Itu hakikatnya. Jadi oleh kerana ini kita ni tak belajar masalah hukum orang yang murtad. Jadi didefinasi kepada murtad ini, kepada murtad ni maknanya reddah, dipanggil reddah murtad. Makna bagi maksud bahasa Arabnya beralih kepada sesuatu yang lain. Islam beralih kepada kafir. Kafir. Lepas itu murtad merupakan jenis kufur yang paling keji dan membabitkan hukuman dan implikasi yang amat berat. Dalilnya ialah sebagaimana yang dinyatakan firman Allah Ta'ala. Dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Jadi
kita nak faham. Kita nak faham dua keadaan. Dua keadaan murtad ni. Pertama, keadaan orang yang mohon murtad. Yang kedua, keadaan orang Islam membuat perkara-perkara menyebabkan murtad. Dapat beza? Itu kita nampak. Murtad tu satu saja, tapi dua perkara yang kita kena tengok. Dia ni Islam tetapi membuat perkara-perkara murtad. Yang keduanya, dia ni Islam, setelah dia kafir, dia masuk Islam, dia memohon nak jadi murtad. Maksudnya Islam asal, Islam dia masuk Islam. Itu dalam konsep kita nak tengok, kita nak faham. Artinya dua golongan ini keluar Islam. Keluar Islam. Yang pertama tadi, membuat perkataan-perkataan murtad. Membuat perkataan-perkataan murtad. Maknanya i'tiqad, perkataan, perbuatan. I'tiqad, perkataan, perbuatan. Automatik dia jadi murtad. Orang Islam ni. Perkataan. Contohnya, kita kata, dalam Quran ni, ada hukum hudud. Hudud-hudud. Lebih baik begitu zolim lah apa begitu gini. Kafir dia. Murtad. Kafir, murtad. Dengan syarat dia tahu. Bukan hukum dalam Quran tu bukan sembahyang puasa saja, tapi kita dah belajar yang berkenaan dengan hudud, yang berkenaan dengan qisas. Buat tak buat tu masalah lain. Jadi orang yang berkata begitu, zolim, kita potong tangan. Awak jangan cakap gitu. Ayat Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Ayat Quran menyebutkan makna pencuri lelaki, pencuri perempuan naklah dipotong tangannya. Potong tangan tu menzolim, zolim. Awak mengingkar ketetapan Allah Ta'ala. Ketetapan Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Tapi dalam masa yang sama, aqimus salah wa atu zakah. Awak percaya? Berdirikan semayang, keluarkan zakat. Awak percaya? Sebab awak berilmu cukup berkenaan dengan semayang dan berkenaan dengan zakat. Ilmu cukup. Tetapi berkenaan dengan hudud, berkenaan dengan qisas, kita tak ada maklumat, kita tak ada pengetahuan berkenaan dengan itu, melainkan kita hanya memaham berkenaan dengan ibadat saja. Jadi confirm dia ni murtad walaupun dia Islam dengan syarat dia tahu. Nombor satu. Yang keduanya, dia ni kafir. Masuk Islam. Bersyahadah masuk Islam. Lepas itu, dia nak murtad pula. Dia nak murtad pula. Makna nak keluar daripada Islam, memohon daripada mahkamah sibil. Itu kita kena faham berkenaan dengan situasi murtad ini. Itu. Boleh faham? Perbuat i'tiqad, kalau orang Islam ni i'tiqad, lepas tu perkataan, lepas itu perbuatan. Automatik dia jadi murtad. Jadi oleh kerana itu, dia hendaklah bersyahadah balik dan beristighfar balik. Kembalilah dia kepada Islam. Jadi murtad ini lebih dahsyat. Maksudnya dia lebih tenat, dia ni nak keluar daripada Islam secara nyata. Bahkan dia memohon. Ada kes-kes kita di Malaysia ni memohon nak jadi murtad berkenaan dia tak puas hati kepada Islam. Seorang hamba Allah tu, dia buat
perbuatan yang luar tabi'i, luar semula jadi. Orang laki-laki nak jadi perempuan, bila dah dia tertekan, dia nak khabar, dia khabar, maknanya saya nak murtad. Itu masalahnya. Masalah saya nak murtad, dia kata. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini dalam tajuk hukum murtad. Jadi oleh kerana itu firman Allah Ta'ala, wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 217. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, berpaling tadah dari agamanya, iaitu agama Islam, lalu dia mati sedang dia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usaha yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu atas dasar prinsip orang yang murtad. Orang yang murtad. Kita tak nampak orang yang murtad ni, maknanya bukan daripada keluarga kita. Kita tak nampak orang yang murtad ini orang lain daripada keluarga kita. Kita tak nampak. Di kalangan masyarakat kita ada yang boleh jadi, ada yang murtad. Ada yang murtad. Jadi hukumnya perkara-perkara yang berkait dengan murtad ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Makna dia mati dalam kafir, dia tak bersyahadah semula, dia ni terdiri daripada golongan orang yang rugi segala usaha dia atas dunia dulu, rugi di dunia, rugi di akhirat. Lepas itu dia kekal dalam neraka. Walaupun anak-beranak kita, tetapi dia murtad, tidak sempat bersyahadah balik. Sebab itulah perkara ini perkara yang perlu dia ambil berat. Perlu dia ambil berat. Sebab itulah dalam konsep berjaga-jaga, kita ni kena sentiasa memperbaharui Islam kita. Kena bersyahadah. Bersyahadah. Kita takut membuat perkara-perkara yang boleh jadi murtad. Nak mengambil air semayang, kena bersyahadah. Kena bersyahadah. Nak nikah kahwin, kena bersyahadah. Akad nikah tu bersyahadah dulu. Pengantin bersyahadah, wali bersyahadah. Bimbang sebelum akad nikah tu kita perkara-perkara yang kita buat boleh jadi murtad. Itu pun kita tak tahu. Kalau tak tahu, kita tahu jadi murtad. Kalau tak tahu tu tak ada arah lah. Jadi nak kemahkan kita segi akidah kita ni, mengawal ataupun menjaga daripada perkara-perkara yang dibimbangi kita ni murtad. Dibimbangi kita murtad. Jadi nak mewakil wali ke ataupun kita sebagai wali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu juga saksi. Begitu juga saksi, wali bersyahadah dulu, pengantin bersyahadah dulu. Biasanya wali hakim ataupun juru nikah tu disuruh bersyahadah, lepas tu disuruh beristighfar. Mana tahu dekat nak kahwin, dia kata ke member dia, member dia ada janggut. Janggut tak trim baik-baik. Berserabut je janggut. Dia kata awak ni janggut tu berserabut tak lawa lalu. Berserabut. Awak jangan main-main. Janggut sunnah Nabi. Apa sunnah-sunnahnya? Dia kata begitu. Sekira dia tahu murtad. Lepas itu dia akad nikah. Lepas dia nak akad nikah. Jadi nak akad nikah, situasi dia murtad.
Itu dalam kehidupan kita seharian. Sebab itulah disuruh kita bersyahadah baik-baik apa begitu begini, apa nama ni, sebelum kita akad nikah, memperbaharui Islam, bimbang-bimbang. Moga-moga tak ada lah bimbang-bimbang. Begitu juga perkara-perkara yang kita perlu bimbang-bimbang. Nak menyembelih korban, nak menyembelih akikah, ibadat tu, ibadat. Sepatutnya tukang sembelih tu bersyahadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah wallahu akbar. Allahumma laka wa ilaika. Allahumma hadhihi udhiyah. Wakkalani lillahi ta'ala. Allahumma hadha minka wa ilaika. Fataqabbal minni. Baru kemah. Kita baru kemah nak membuat ibadah sembelih korban ataupun sembelih akikah. Ibadat tu dia sempurna. Jangan main sembarangan. Maknanya daging kekoh, daging korban tu ibadat. Ibadat bukan main-main. Bukan remeh-temeh dak. Ibadat. Makna kita makan daging korban, makan daging kekoh tu berkat. Berkat. Jadi oleh kerana itu kita bersyahadah dulu. Apatah lagi berkenaan dengan seseorang murtad ini. Jadi murtad ini saya katakan tadi sebelum dia murtad itu Islam. Jadi oleh kerana itu dia murtad, makna keluar daripada Islam. Begitu juga kita nak tidur apa begitu begini, bersyahadahlah dulu. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan sesiapa yang murtad daripada agama ni dia kafir. Dia kafir. Lepas tu terbatal amalan dia di dunia dan di akhirat. Dia ni masuk di dalam golongan ahli neraka walaupun ayah dia Islam. Lepas itu dia kekal dalam neraka setarah dengan orang kafir sebelum dia sebelum dia ataupun sempat dia mengucap. Boleh faham? Boleh faham? Faham? InsyaAllah. Siapa boleh jawab kategori murtad ni secara keseluruhannya berapa jenis? Dua. Apa dia? Mohon murtad dan buat perkara-perkara yang boleh jadi murtad. Itu dia. Apakah perkara-perkara yang boleh jadi murtad kita orang Islam ni? Menghalalkan benda haram. Menghalalkan benda haram tu melalui apa? Lidah, perkataan. Lidah. Lepas tu? Menghina sunnah Nabi. Menghina sunnah Nabi melalui apa dia? Percakapan. Lagi? Niat. I'tiqad. Contohnya? Saya kata kalau sembahyang pun tak ada benda juga contohnya lah. Tapi confirm dia kena mengucap balik tu. mana dia meremehkan lah. I'tiqad dia. Meremehkan murtad tu walaupun i'tiqad. Itu. Maknanya bahayanya perkataan itu walaupun kita tidak memohon untuk murtad. Itu kita berbalikkan kepada kita belajar pagi tadi. Maknanya ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Lepas itu di dalam pembahasannya makna kita iman, Islam, ihsan. Kena gagah, kena kukuh supaya kita ni tidak terumbang ambing i'tiqad dan pegangan kita. Itu dia.
Jadi siapa boleh baca firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 217? Siapa boleh baca? Boleh baca? Saya baca Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'tadid minkum an dinihi fayamutu wa kafir fa ulaika habitat fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha. Terjemahannya? Siapa boleh baca terjemahannya? Terjemahan ayat yang Abang Lee baca tadi. 207 Al-Baqarah. Siapa boleh baca? Terjemah. Saya baca Ustaz. Ya, sila. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agamanya, agama Islam, lalu dia mati sedang dia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ya, terima kasih. Itulah Allah berfirman. Allah menyatakan dahsyatnya, afhasnya, hinanya orang yang murtad setelah dia Islam. Murtad setelah dia Islam. Itu. Apa takrif murtad tu? Definisi murtad. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Pengertian murtad. Kita sebut murtad ni apa pengertian dia? Saya jawab Ustaz. Sila. Beralih kepada sesuatu yang lain, iaitu daripada agama Islam kepada kafir. Itu jelas. Makna itu murtad, bukan ustaz. Lepas Murtad. itu bukan ustaz, bukan tepung kastad. Itu dia. Murtad ni sehina-hina. Maknanya saya sebutkan tadi, orang kafir itu tak ada masalah dah, dia memang kafir dah. Masalah sekarang ni sehina-hina dia, kita ni orang Islam tiba-tiba memilih jalan kegelapan. Kita memilih jalan kegelapan. Artinya, contoh lain, kita ni dah senang kehidupan kita memilih jalan kesusahan. Kita daripada cahaya kepada kegelapan. Sepatutnya kegelapan dari masuk kepada cahaya. Begitu juga contoh lain, kita ni dah istiqamah di dalam taufik dan hidayah Allah mendampingi majlis ilmu. Makna taufik hidayah Allah Ta'ala bagi ke kita mendampingi majlis ilmu. Tiba-tiba kita ni pergi kelab malam. Pergi kelab malam. Kelab malam ni tempat lara. Jadi terhapuslah ilmu kita tu. Terhapus kita mengaji itu mengaji ni, tiba-tiba kita berpoya-poya di kelab malam, hancur kehidupan kita. Sebabnya kita ni dah jalan molek. Dah jalan molek. Sepatutnya kita jalan molek tu kita istiqamahkan. Kita istiqamahkan, kita pegang betul-betul. Tetapi sebaliknya, minta maaf cakapnya artis. Makna daripada tak bertudung perempuan ni. Daripada tak bertudung, dia insah bertudung. Lepas itu tak bertudung pula, nak kelawar. Masalahnya. Jadinya daripada kegelapan, tidak bertudung, menutup aurat, dia kembali ke fitrah manusia, kembali bertudung. Orang perempuan ni bertudung. Lepas itu kembali pula tak bertudung pula. Dia ingat tak bertudung tu lawa. Rupanya tak dipandang oleh
malaikat. Itu bahaya. Bahaya. Seterusnya, kita dah faham pengertian murtad, bukan ustaz dan tepung kastad. Lepas itu kita faham berkenaan dengan dalilnya. Surah Al-Baqarah ayat 217 kita dah bacakan tadi. Lepas itu kita memahami terjemahannya. Terjemahannya. Saya ulang balik, Allah menyatakan sesiapa yang berpaling tadah daripada agamanya ataupun keluar daripada agamanya, kemudian dia mati dalam kafir, artinya tak sempat bersyahadah. Dia ni amalan-amalan dia selama ini terputus semua. Habis. Terputus semua amalan-amalan, kewajipan-kewajipan dah tenak dah itu. Kewajipan-kewajipan haji begitu gini, dia naik haji, umrah apa begitu gini, buat ibadat. Lepas itu dia kekal di dalam neraka. Golongan orang kafir lah. Lepas itu dia selama-lamanya khalidun, selama-lama dalam neraka. Itu yang kita faham di dalam perkara yang disebutkan sebagai murtad. Garis penentu murtad. Garis penentu murtad. Tuan-tuan minta buka kamera semua. Buka kamera. Buka sikit. Nak habis dah ni. Buka kamera. Nampak. Bau seronok sikit. Kalau nak menyok apa senang. Nampak muka. Buka selalulah. Nak habis dah. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Garis penentu murtad. Garis penentu murtad. Murtad boleh berlaku melalui 3 perkara berikut. Pertama, menolak hukum yang telah disepakati dan pasti diketahui umum. Ma'lumun minad dini bid-darurah. Contohnya menolak kewajipan zakat, puasa dan haji, menolak pengharaman arak atau riba, atau menolak bahawa Al-Quran adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Semua hukum ini diketahui oleh setiap Muslim, baik ulama' mahupun orang biasa. Oleh itu, menolak perkara ini menjadi punca murtad. Itu dia. Jadi punca murtad, kita nak tahu dia punya kelu-kelu berkenaan dengan murtad ini. Jadi perkara yang besarnya menolak hukum agama. Menolak hukum agama, kita tak tahu, jangan cakap tak tahu. Buat cara tak tahu. Tetapi jangan menolak. Jangan menolak. Kita tak tahu, tak ada pengetahuan. Tak ada pengetahuan yang berkait dengan perkataan-perkataan ataupun penceritaan ataupun hikayat-hikayat. Jadi masalah sekarang ni, keadaan-keadaan akhir zaman ni, orang yang basic agama tak ada, nak bercerita agama. Itu bahaya. Macam tuan-tuan ni 5-6 tahun dah mengaji ni. Mengaji 5-6 tahun, tafsirnya, fiqhnya, tasawufnya, tauhidnya. Sedikit sebanyak kita ada asas juga, hak kita tahu. Masalah sekarang ni main internet saja. Perkataan biasanya Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah buat. Itu bahaya sangat. Sebabnya kita tak mendalami. Kita tak mendalami agama. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah buat. Menolak Nabi. Jadi dalam keadaan kita bercakap tu jahil. Sedangkan Nabi buat. Nabi buat, Nabi beritahu, suruh buat. Itu bahayanya keadaan masyarakat kita ni. Oleh kerana itu, benda yang kita tak tahu dalam agama jangan disandarkan kepada Nabi. Jangan disandarkan kepada. Mustahil kita tahu belaka. Mengajinya sikit, tahu belaka. Tahu belaka. Jadi kita nak tanya, awak berapa kitab mengaji hadis? Setidak-tidaknya Bukhari, setidak-tidaknya Muslim, awak mengaji belaka? Makna tahu Nabi tak buat, Nabi tak buat. Contohnya.
Jadi unsur-unsur perkara itu boleh disebabkan kita menjadi murtad kerana menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu. Nombor dua, seterusnya, namun bagi seseorang yang menolak sesuatu hukum yang tidak disepakati atau sesuatu hukum yang disepakati tetapi tidak diketahui oleh ramai orang, penolakan tersebut tidak menyebabkan kemurtadan. Contohnya orang yang menolak syariat menganjurkan sembahyang duha atau yang menolak hukum haram mengawini wanita yang diceraikan sebelum tamat iddah. Itu bab itu tidak disepakati. Perkara-perkara yang tidak disepakati, sembahyang duha, makna bukan wajib apa gitu gini. Tapi hak wajib. Contoh, disepakati oleh ulama sembahyang 5 waktu itu adalah wajib. Sembahyang 5 waktu itu adalah wajib, disepakati oleh ulama. Tiba-tiba kita kata tak payah sembahyang, niat dalam hati saja. Murtad. Disepakati oleh ulama. Ijma' ulama, sembahyang 5 waktu ini wajib. Sembahyang 5 waktu wajib. Tiba-tiba kita kata sembahyang niat saja. Kita kata sembahyang kalau hati tak bersih, tak ada guna sembahyang. Kita kata kena hati bersih dulu, baru sembahyang. Masalah hati bersih, hati begitu, begini. Nombor satunya, pokok persoalannya, sembahyang itu wajib. 5 waktu, daripada subuh sampai ke isyak. Awak bersih ataupun awak tak bersih ataupun begitu begini, tidak masuk buk. Tidak masuk buk. Jadi perkataan-perkataan itu menyebabkan kafir wal'iyazu billah. Itu dia bahaya. Bahaya sangat. Ada tak perkara-perkara ini di dalam masyarakat kita? Banyak. Banyak. Itu yang kita bimbang. Begitu juga ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat ni. Tapi kita pelik ajaran-ajaran sesat ni, makna glamour sangat. Glamour sangat. Sebab apa? Tuntutan syarak tak wajib. Tak payah sembahyang. Lega sangat tak payah sembahyang. Lega sangat. Apa nama ni, berkenaan dengan taklif syarak tak payah buat. Jadi yang kita peliknya, ajaran sesat ataupun ajaran meragukan, dia mendapat tempat. Masalahnya akidah tu tak kuat. Tonjang dia tu tak kuat. Tonjang. Kita berlawan, bertarik tali, kena tonjang tu kuat. Kena kuat. Kita boleh rentok, orang kata. Boleh senjah. Kita boleh senjah. Mana kuda-kuda. Ke kuda tu. Nak kuat. Anchor. Anchorman boleh. Jadi kalau orang tua dulu, dia belajar ilmu pasak bumi. Belajar ilmu pasak bumi. Itu dia. Belajar ilmu pasak bumi ni macam apa nama, pokok nyor lah ibaratnya. Dia tak tergerak, kita menarik. Jadi oleh kerana itu, tunjang kita berbalik-balik pun, pergi balik pun akidah itulah. Di dalam kehidupan kita hari-hari ni dah kita cakap sifat 20 itu wajib dikuatkan. Selamat kita. Sebab sifat 20 ni berkait dengan rukun iman. Rukun iman. Yang kedua, melakukan sesuatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Contohnya sujud kepada berhala atau melakukan ibadat seperti ibadat orang kafir. Demikian juga melakukan sesuatu perbuatan yang bercanggah dengan pegangan agama Islamnya, seperti sengaja mencampakkan Al-Quran ke tempat najis. Sama hukum seperti Al-Quran, termasuklah buku-buku hadis dan tafsir.
dengan syarat yang dilakukan adalah secara sukarela dan bukan dipaksa. Itu perbuatan. Melakukan. Perbuatan. Jadi perbuatan. Kalau orang zaman dulu, saya dengar cerita zaman Jepun dulu, sampai kita buat rokok. Kita buat rokok. Mungkin orang zaman dulu ni tak tahu. Nak ngisap rokok, tak ada rokok zaman Jepun dulu. Zaman tahun 41 dulu. Rokok tak ada jual apa gitu gini. Dia ambil kitab gini. Saya dapat cerita tu. Kitab gini, dia buat gulung rokok letak tembakau. Masya Allah. Jadi kalau dia tahu penghinaan tu boleh murtad. Tapi oleh kerana rasanya dia tak tahu. Orang dulu bukannya mengaji-ngaji sangat. Hak jenis kampung ni, jenis tak semayang bar apa gitu gini, tak perkara. Makna jenis hak belajar-belajar, memondok apa gitu gini, lebay lah sikit. Lebay lah sikit. Sebabnya orang dulu, banyak sangat perkara-perkara kita nak dengar-dengar ceritanya, membuat perkara-perkara yang pertentangan. Moga-moga diampunkan oleh Allah Ta'ala. Berjamu hantu sembelih kambing. Sembelih kambing. Dia tradisi dia begitu. Tradisi dia begitu. Mana berjamu hantu, ancok dengan balai gambar, dengan mendarah sembelih ayam hitam. Percaya kalau jalan aksiden semua sembelih ayam hitam. Sembelih ayam hitam maknanya hantu tu nak makan darah. Tu boleh murtad. Boleh murtad. Jadi perkara-perkara yang sedemikian itu menyebabkan wallahu a'lam atas Allah Ta'ala lah, orang dulu-dulu. Yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam, sama ada yang diucapkan terlahir daripada keyakinan atau keingkaran atau mempersenda. Contohnya orang yang mengutuk agama Allah, seseorang Nabi atau dia berkata Islam tidak sesuai dengan kemodernan. Pencipta alam tidak wujud, zakat tidak perlu dalam masyarakat sosialis, atau mewajibkan berhijab adalah kolot. Itu perbuatan mengucapkan kafir. Perbuatan mengucapkan perkataan-perkataan yang boleh kafir. Itu saya katakan tadi, kita tak tahu jangan bercakap. Macam orang dulu-dulu, maknanya potong tangan, kita makan sop tangan. Lepas itu orang dulu kalau rejam, maknanya habis batu nak buat tar. Itu perkataan-perkataan yang makna mungkin orang dulu sekolah orang putih tak mengaji sekolah agama. Tidak hidup lagi orang tu kan. Hidup lagi orang tu. Maka Nabi menyimpan janggut, tidak ada pisau cukur. Nabi berserban kerana pasir. Nabi berjubah, Allahu Akbar. Itu dia bendanya. Perkara-perkara yang sedemikian menyebabkan kita kafir ataupun murtad. Jadi zaman canggih kita ni, zaman dah berubah, makna perkara-perkara ini orang tahu belaka. Orang tahu belaka. Tapi ada juga hak yang bodoh tu. Yang bodoh tu tak ada, dia tak faham. Dia tak faham, maknanya dia dalam minda dia tak ada bab-bab agama ni, tak ada. Ada juga. Tak mustahil lah. Last kali, semua ucapan boleh menyebabkan kemurtadan tanpa mengira sama ada dia disebabkan keyakinan atau kemarahan atau keingkaran. Ramai yang mengutuk agama atau mengutuk Allah Azza wa Jalla dalam keadaan marah, bertengkar atau mempersenda, sama ada semata-mata untuk menjadi bahan ketawa, main-main atau mengejek. Contohnya seseorang berkata kepada rakan yang menasihatinya, esok kalau engkau masuk surga, tutuplah pintunya
dan jangan benarkan saya masuk. Murtad juga. Tak boleh. Awak pergi masjid tu tentu ahli syurga. Nah, Awak pergi belajar tu tentu ahli syurga. Jawabnya, kalau saya ke masjid, saya ke belajar, tak tentu lagi ahli syurga. Awak tu tak pergi, lagilah ahli neraka. Itu jawab dia. Jawab bodoh orang kata, jawab bodoh. Dia hak pelik-pelik ni mesti jawab bodoh juga. Jawab bodoh. Macam kita kata takdir Allah lah. Saya ni tak diilhamkan lagi pergi ke masjid. Kita tumbuk ke muka dia. Kita tumbuk, kenapa awak tumbuk muka kawan ni? Takdir Allah lah, awak kawan menumbuk awak. Jadi cerita maknanya dalam kitab Ad-Durrus Sami dalam Aqidatul Naji ni membahaskan kisah Hamad dengan Dahri. Logik ataupun ilmu mantik. Ilmu mantik ni tak boleh berdalil-dalil. Dia main logik akal saja. Jadi itulah 3 perkara garis penentu murtad. Rumusannya bahawa perkara agama ni tak boleh main-main. Perkara agama ni tak boleh main-main, mengakibatkan kita boleh jadi murtad wal iyazu billah. Jadi saya nak tanya. Kita bercakap-cakap begini tu, adakah murtad? Adakah tercerai isteri seseorang ataupun macam mana cara? Kita ni Islam. Macam mana cara dia? Macam mana? Tak faham soalan Ustaz. Kita bercakap-cakap, merepek ni boleh jadi murtad. Apakah status kita berkahwin, adakah tercerai ataupun sebagainya? Murtad ni kafir. Bagaimanakah caranya atau keadaannya? Mempengaruhi mengucap. Maknanya bila berlaku gini, tercerai isteri kita secara automatik kerana berlainan agama. Allah. Seseorang itu murtad. Mana murtad terkafir, isteri dia tak kafir. Bila kita sedar tu, terus mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu istighfar. Baliklah semula kepada Islam. Itu dia. Itu dia, balik semula kepada Islam. Masalah hukum murtad ni, yang tak kembali kepada Islam itu dibunuh setelah dinasihat oleh pemerintah. Jadi perkara-perkara yang berkaitannya, contohnya kepala otak kita ni bukannya molek sangat. Di mana agaknya Allah ni duduk? Murtad dah tu, iktikad. Lepas tu kita sedar, aku bercakap tak senonoh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kembali semula kepada Islam. Itu tindakan kepada kita yang melalui iktikad, melalui perkataan, melalui perbuatan yang menyebabkan murtad. Menyebabkan murtad. Kita dah bercerita berkenaan dengan takrif murtad. Lepas tu kita bercerita berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 217, dalil yang mengatakan murtad, dan kita telah bercerita berkenaan dengan garis penentu murtad. Maknanya kriteria murtad tu macam mana, itu contoh saja. Yang pertama, yang kedua,
yang ketiga. InsyaAllah pada minggu depan kita berbicara kisah amaran supaya berjaga-jaga daripada terjatuh ke dalam kemurtadan. Maknanya jaga-jaga berkait dengan murtad ini, insya-Allah, jika dipandang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nak Ustaz jawab. Saya supaya rasa insyaAllah ni. Ada tu Ustaz. So ada tasawuf. InsyaAllah lama tak pernah datang. InsyaAllah ya. Nak datang ke mana? Ini kali ni. Okey, Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam kasih Ustaz. warahmatullahi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak. Okey, nak tutup dah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Sama-sama. InsyaAllah. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Syaharuddin. Syah.